Pengalaman saya sepanjang melibatkan diri di dalam seni persembahan dan juga seni pembuatan patung wayang kulit ni, pada tahun 2023, kumpulan saya mendapat jemputan daripada pihak Parlimen Malaysia untuk mengadakan persembahan wayang kulit sempena Hari Commonwealth 2023. Dan di situ kami membuat persembahan di hadapan YB-YB lah, di hadapan wakil rakyat, dan kami juga memperkenalkan wayang kulit Kelantan kepada mereka. Jadi ada bagus sini antara orang mawak le goyah sama kedengar. Pengasuh gua datang mengadak amba ni pengasuh. Raja suruh kena kerja. Kerja kita heret. Oh, sinar. Hai, selamat pagi. Salam sejahtera. Saya Lily Kang, merupakan seorang penggiat seni wayang kulit Kelantan, dan saya sejak daripada kecil lagi saya mula bermain wayang kulit bersama dengan kami satu keluarga, dan daripada saya mempunyai satu kumpulan, iaitu kumpulan Persatuan Wayang Kulit Seri Cindayu. Nama saya Kang Bun An, umur 58 tahun, asal Kampung Tokku, lan hidup kat Lanah. Saya selaku Tok Dalai Wayang Kulit, saya juga membuat patung wayang kulit. Saya tubuh Persatuan Wayang Kulit Seri Cindayu ni, singkatan Cindayu tu adalah Cina, India, Melayu. Saya terus kekal aktif dalam berkongsi tentang wayang kulit ni sebab saya ingin menarik perhatian dan minat untuk generasi muda untuk mewarisi kesenian ni supaya kesenian ni tidak pupus di telan zaman, selaras dengan usaha ataupun inisiatif pihak kerajaan di bawah Jabatan Warisan Negara yang dalam usaha mengangkat wayang kulit Kelantan ini ke peringkat UNESCO pada tahun ini 2026. Jadi saya berasa bertanggungjawablah untuk terus kekal aktif, dan juga kita melihat golongan muda pada hari ini kurang diberi pendedahan tentang wayang kulit ni. Tidak diberi pendedahan dengan mendalam, tidak ada tentang info-info tentang wayang kulit untuk mereka supaya mereka meminati kesenian ini. Sambutan pun ada di Kelantan ni, tapi tak banyak lah. Kita buat show ni kat luar. Sambutan kat luar ni memang menghangatkan lah. Lepas tu kita aktif ni sebab lah ni ramai ada budak tak kenal wayang kulit. Jadi hari ni kita buat ni nak suruh budak kenal. Sebab saya duduk ukir wayang kulit di rumah tu Mari hak tua pun kita buat patung, misal kata patung Serama, dia tanya, "Umur ke?" Ramai dah tak kenal, budak-budak jauh sekali tak kenal. Sebab lah ni budak dia tak tengok, dia tak menghayati dah permainan lama dia Wayang kulit gapo ni budak tak itu dah. Jadi kita buat lah patung kita akan buatlah kita supaya kita buat TikTok nak suruh orang kenal dah tu wayang kulit. Okey, seperti yang kita tahu, wayang kulit merupakan sebuah teater tradisional yang menggunakan prinsip cahaya dan bayang. Wayang kulit dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu bahagian pembuatan dan juga persembahan. Dari segi bahagian pembuatan, setiap patung yang dibuat tu menggunakan kulit lembu ataupun kulit kambing. Dan apa yang uniknya, kulit lembu atau kambing tu yang kita nak buat patung tu, kita tidak menggunakan bahan awet. Tak ada bahan awet, 100% original daripada kulit. Dan proses untuk menjemur atau mengeringkan kulit lembu tu sangat memakan masa yang lama. Kita perlu memastikan kulit itu betul-betul kering baru kita boleh membuat patung. Dan patung yang diukir oleh pembuat wayang kulit, pembuat patung ni, dia menggunakan tangan 100% handmade, tidak menggunakan mesin. So di situ nilainya kita dapat lihat nilai yang value lah sebab menggunakan tangan, tidak menggunakan mesin. Dan patung wayang kulit ni, kalau dia boleh tahan beratus tahun sekiranya kita jaga dengan betul, tidak kena air dan tidak kena api lah dibakar. Pengalaman paling lebih ni, Lily kata dia pergi parlimen dia. Kita orang ni pergi main luar negara lah. Luar negara tu bukan jauh sangat. Di Thailand, Nakhon Si Thammarat. Kita pergi tu, start dari Sungai Golok sampai Nakhon tu 700 kilo kita naik van gitu. Kita pergi main tu, dia buat pesta ASEAN lah. 7 negara ASEAN buat main wayang kulit tu. Pengalaman yang kita best lah tu, boleh main luar negara. Lepas tu kita pergilah seluruh Malaysia ni, kita pergi dah. Macam-macam kita pergi tu. Pengalaman kita macam-macam
perkara mana supaya kita pergi main tu orang tak biasa tengok lagi. Kat Johor misalnya, kat Senggaran Johor. Apa dia suruh angka? Cakap Cina lah main wayang. Kita tak boleh lah main wayang cakap Cina. Dah lah angka ni tak pandai kecek Cina. Tak boleh nak main kecek Cina dah. Tu best kita. Dia suruh kecek Cina, kita tak boleh main wayang. Pasal wayang kulit Kelantan ni, dia kecek Kelantan. Okey, wayang kulit ni kita tahu boleh membuat perpaduan sebab wayang kulit ni kalau dekat Kelantan lah, bukan orang Melayu sahaja yang minat. Kita orang panggil orang Kelantan. Sebenarnya orang Kelantan ni maksudnya Cina, India, Melayu pun mereka semua minat terhadap seni wayang kulit ni. Apabila kita melihat kalau ada persembahan walaupun di kampung Cina lah, contoh kita buat persembahan wayang kulit di kampung Cina khas untuk orang-orang Cina, tetapi orang Melayu, orang India, asalkan orang kata mereka boleh duduk di bawah satu kemah untuk melihat persembahan wayang kulit tu. Sebab melalui persembahan wayang kulit ni kita akan menyampaikan mesej-mesej lah. Tok Dalang yang membawa cerita tu melalui persembahan tu, dia mempunyai mesej-mesej tentang budaya, adat resam, lawak jenaka, dia sindir menyindir. Tapi dalam persembahan wayang kulit tu, kalau Tok Dalang tu menyindir, orang tu tidak terasa sebab bagi mereka tu merupakan lawak jenaka di dalam persembahan sahaja. Tetapi dalam masa yang sama, dia memberi kesedaran lah tentang sesuatu apa perkara yang berlaku tu. Walaupun bermain cerita dalam wayang kulit, tetapi boleh dijadikan sebagai satu persembahan wayang kulit ni boleh dijadikan sebagai satu informasi ataupun penyampaian nilai-nilai moral, nilai-nilai yang baik untuk para penonton. Dia watak dia apa? Macam Sri Rama tu, dia wajib dah tu muka hijau. Sri Rama muka hijau, adik Laksmana muka merah. Ni wayang kulit kita buat ni sebab kita buat ni dengan kulit hidup. Kulit hidup ni dia keluarkan ala lah. Dia mengikut edaran zaman lah ni lah. Dulu dia patung wayang kulit, dia guna cat kayu. Cat kayu ni dia tak Hitam putih. Dia hitam putih saja. Macam filem Piramli lah. Lepas tu kita pun ubah cara buat patung ni, kita buat dengan cara kulit hidup. Kulit hidup ni dia memang susah nak buat tu. Proses dia tu. Kita tahu sebab sekarang zaman AI lah kan. So wayang kulit ni kita boleh memperkenalkan melalui media sosial, platform yang disediakan macam ada TikTok, ada Instagram, ada Facebook, ada YouTube. So kita boleh untuk kita tahu dalam zaman yang moden ni, AI ni, kalau kita postkan sesuatu, dia kalau benda tu menarik, dia akan orang cakap FYP lah. Dari situ kita menyebarkan tentang persembahan ataupun contoh kita boleh tunjuk tentang cara pembuatan patung, cara persembahan ataupun pengenalan tentang watak, alat-alat muzik. Kita boleh rakam ataupun kita buat mini dokumentari ke. So kita boleh upload dekat platform TikTok atau sebagainya untuk sebagai salah satu usaha untuk kita menyebarkan tentang seni wayang kulit ni kepada orang ramai.